Di antara sikap dia yang hebat, ini kita nak tunjuk. Tadi kita dengar dah, Imam Nawawi yang pertama ilmu, hebat ilmu. Dalam masa 6 tahun dia belajar, tak berhenti-berhenti. Siapa dia tamat habis universiti, dia telah diberi keizinan untuk berfatwa, mengajar di Dimash. Dari sudut waraknya sudah jelas, warak. Yang ketiga, martabat yang ketiga Allah beri pada Imam Nawawi, martabat berani, tegas dan tidak mudah dibodek ataupun diberi apa-apa pada orang. Yang sebenarnya peribadi dia inilah yang menyebabkan dia hebat. Kalau kita masa dia suka mewah, nak kereta besar, nak rumah besar, nak hebat-hebat, mudah orang nak bodek kita. Ustaz, slow sikit, kita bagi projek sikit-sikit. Allah, kena projek. Orang minta fatwa, nak kata ingat ke projek, nak tak kata ingat ke ilmu, akhirnya ambil slow-slow. Kata juga tapi tak apa derah. Beza sikit. Imam Nawawi oleh kerana ini sikap dia. Zuhud, buah-buah di Dimash tak makan. Tak ada cok halal apa zaman dulu. Zaman kita ni kalau nak beli air pun cek logo halal. Tak betul lah logo tu ada halal. Tapi duit beli mari mana? Tak tanya. Nah, ini perbezaan yang sangat ketara. Yang kita nak dengar cerita sikit hari ni, Imam Nawawi rahimahullah, sewaktu dia sudah besar, dia sudah jadi tokoh ulama yang hebat di Dimash, di bawah pemerintahan Zahir Baybas. Zahir Baybas ni katanya rajulan salihan, seorang tokoh yang saleh, seorang raja yang adil, yang baik, orang yang saleh. Tapi adalah beberapa perkara yang Imam Nawawi tidak apa setuju, rasa tak kena dengan dia. Iaitulah isu al-hutah alal-ghutah. Ini istilah bahasa Arab, dikata al-hutah alal-ghutah. Itu orang yang duk ambil tanah Syam ni subur. Sampai hari ni pun kalau tuan-tuan pergi tengok negara Palestin, negara Syria, negara Jordan, di antara bumi yang banyak pokok-pokok, tak tanah apa ni, pokok tin, zaitun, mari di Syam, mari di sebelah Syam. Kan dalam Quran sebut watini wa zaitun, mari situ. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, dia ni suka tengok dan suka beri nasihat. Maka bila dia tengok ada kepincangan yang berlaku, dia kata apa? Dia tulis surat kepada Zahir Baybas. Raja ni dia tulis surat. Surat dia pun cara baik dia tulis. Tengok, kita baca sedikit surat ni untuk tuan-tuan tengok. Dia kata, min Abdillah Yahya An-Nawawi, salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuhu. Bagi salam dulu. Alal maulal muhsin, malikil umara Badruddin, adamallahu lahul khairat wa tawallahu bil hasanat wa ballaghahu min khairatid dunya wal akhirah kulla amalihi wa barakalahu fi jami' ahwalihi, amin. Doa dulu, doa kepada raja dulu, lepas tu baru dia cerita. Dia tulis kali yang pertama menceritakan tentang ramai orang duduk ambil harta kerajaan. Maka tulis dengan baik. Tak apa, raja terima surat, senyap, tak jawab apa. Bila tak jawab, dia tulis lagi yang kedua. Tiba-tiba mendapat jawapan yang agak kasar. Raja tidak terima kasih kepada dia, tapi tulis surat dengan bahasa yang agak keras sikit. Imam Nawawi tak kata apa, sebab surat yang dihantar tadi telah ditandatangani oleh ramai ulama-ulama di Syam. Tulis surat sokongan. Kalau kita hari ni kan atas memorandum lah, atas memo kepada pemimpin, menegur pemimpin cara bertulis surat senyap-senyap. Maka akhirnya surat dia ni telah dijawab. Dalam surat dia kata apa? Beliau menulis surat kepada raja, kepada pemimpin, menyerangkan keadaan suasana negeri Syam pada waktu itu, yang disifatkan amat mengancam keselamatan rakyat akibat kesempitan hidup. Jadi surat, mula-mula surat tentang cerita orang ambil tanah, raja tak jawab. Atas surat pula yang kedua menceritakan tentang barang naik mahal. Jadi umat ulama zaman dulu, barang mahal ni pun rakyat susah nak hidup, tulis surat nasihat kepada pemimpin supaya tengok apa yang berlaku di
di negeri ini. Kenapa barang-barang mahal, rakyat susah, jadi macam mana nak buat? Maka di samping itu diterangkan pandangan dan pendapatnya secara ikhlas supaya pihak pemerintah segera bertindak bagi mengatasi keadaan itu. Tetapi amat malang, surat yang ditulis dengan penuh kasih sayang. Tuan-tuan dengar tadi, min Abdullah, daripada Abdullah hamba Allah Yahya An-Nawawi kepada Tuan Allah, sebut dengan Allah bahasa cukup lunak, tapi tidak dilayan, bahkan dianggap sebagai seorang ulama yang mencampuri urusan pemerintahan. Dia kata, awak duduk di masjid je lah, kita bagi dah masjid, jaga situ, apa duk tulis-tulis surat kepada pemimpin, ini campur hak pemerintah. Jadi Imam Nawawi senyap. Tidak lama kemudian dia tulis pula satu surat lain pula. Ini 3 surat yang masyhur. Kalau tuan-tuan nak tengok surat ni, jadi mungkin satu hari kita akan wacanakan risalah-risalah Imam Nawawi kepada Zahir Baibas, kepada pemimpin pada waktu itu, bagaimana cara Imam Nawawi menasihati pemerintah. Dan kita nak tunjukkan bahawa kita memerlukan setiap zaman dan masa ada ulama yang berani berdepan, yang berani memberi nasihat, teguran, bukan semuanya mengampu pemerintah ikut apa yang dia nak. Tidak lama kemudian dia tulis surat, raja balas dengan keras, dia pun tulis dengan bahasa yang agak memberi peringatan. Dia sebut dalam ayat Quran yang sebut tentang bahaya zalim, dia sebut hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang bahaya pemimpin yang tidak ambil cakna pada rakyat. Maka pada waktu itu kebetulannya negara Syam telah diancam oleh musuh. Tatar nak serang, Mongol ni nak serang negara Syria, negara Syam. Maka pihak pemimpin pada waktu itu telah minta majlis fatwa dia lah, fatwa negara itu, supaya keluar satu fatwa mengharuskan kerajaan mengambil harta rakyat untuk beli senjata lawan dengan Tatar. Jadi ramai ahli-ahli fatwa pada masa itu boleh bersetuju. Tiba-tiba mari surat majlis fatwa, tidak ditandatangani oleh seorang lagi ulama, nama dia Imam An-Nawawi. Pemimpin tak puas hati, dia kata aku nak hak ni, tanda tangan, baru selesai masalah. Selagi dia tak tanda tangan, bermakna kita masih lagi dalam kegawatan. Apa nak buat? Minta pandangan. Kemudian pemerintah jemput Imam Nawawi bersama dengan ulama lain supaya datang bertemu dengan pemimpin, nak suruh Imam Nawawi keluar fatwa mengharuskan, membenarkan kerajaan ambil harta daripada rakyat, cukai ke, ambil royalty ke, apa nama lah yang sesuai dengan zaman dia. Imam Nawawi walaupun duduk depan dengan pemimpin, dia kata aku setakat ni aku tak boleh lagi turunkan tanda tangan. Orang lain sign habis dah, dia tak lagi. Lalu diminta penjelasan. Minta penjelasan, apa sebab tuan tak mau bagi sokongan? Imam Nawawi senyap, dia kata tak apalah, ramai dah orang lain bagi fatwa, maafkanlah saya Nawawi, seorang yang tak ada standard mana pun. Tak. Nak juga penjelasan, kenapa kamu tak mau sokong fatwa ini? Dia kata kalau nak juga izinkan saya bercakap. Tengok, tak gopoh dia, berehat, ambil masa bertenang. Nak juga izinkan saya bercakap dan saya dengar. Dia kata apa yang saya tahu, Amir Khalifah yang ada sekarang ini asalnya daripada seorang hamba yang tidak ada harta. Orang biasa, orang kampung, tak ada harta. Harta seorang tawanan yang tak ada harta. Tetapi dengan pertolongan Allah, Tuan telah menjadi pemimpin dan menjadi seorang yang terkaya pada zaman itu. Orang yang hebat, jutawan sudah jadi, bilioner pada itu. Saya dengar Tuan telah mempunyai hamba yang ramai, mempunyai barang emas yang banyak, mempunyai perhiasan isteri, mempunyai yang ramai hamba-hamba, harta-harta banyak. Itu yang saya dengar. Jadi sebelum saya setuju menyokong fatwa ini, saya nak Tuan belanjakan harta-harta yang kaya itu
beli senjata. Kalau habis duit ni, barulah saya fatwa harus tuan ambil daripada rakyat. Boleh cari apa macam ni? Jumpa zaman kita hari ni, insya-Allah kena ada. Kalau tak ada, rusak agama. Jadi dia kata, nak boleh saya ambil ni, boleh, tapi dengan syarat habiskan harta milik-milik isteri tuan dulu, banyak-banyak mana yang dia ada, apa benda harta milik dia, serah balik ke Baitul Mal, beli senjata, beli alat persiapan, habis semua ni, baru tu kita fatwa nak ambil duit daripada rakyat. Kesimpulannya, Imam Nawawi kata, sebelum habis duit, sebelum tuan hantar balik kepada kerajaan harta-harta yang diambil ini, setakat itu Nawawi tidak akan tanda tangan. Allahu Akbar. Maka menggemparkan keadaan, sehingga Malik Az-Zahir Baibah kata, dia kata fatwa kata-kata Nawawi ini amat mengejutkan aku. Kerana walaupun berdepan, walaupun duduk berhadapan dengan pemimpin, dia tetap tidak berganjak daripada fatwa dia. Jadi inilah tuan-tuan yang kita nak kenal Imam Nawawi. InsyaAllah kita akan buat satu wacana mengulas isu-isu wacana perbincangan tentang Rasail Imam An-Nawawi, surat-surat teguran Imam Nawawi kepada pemimpin. Ini penting. Tengok, beradab tapi tegas. Jadi kita tak nak macam setengah orang kita hari ni, bila tak setuju kak, ambilih mikrofon kak, kata macam-macam. Tak betul, gila, tak setuju dengan kita, bapak kafir pun boleh kata. Jadi macam-macam ni, ini bukan adab dan tidak beradab nama dia. Tak setuju, kita boleh beri pandangan cara baik, tapi nak jatuhkan hukum orang ni kafir, orang ni lah, bukan satu benda yang mudah, bukan satu menjadi satu disiplin yang kuat, satu benda yang cukup besar. Jadi Imam Nawawi sejarahnya sangat ringkas, tapi saya rasa tuan-tuan menarik apa yang disebut di sini. Seorang yang sangat berjiwa besar, fiqh dia dalam mazhab Syafi'i, masih hidup sampai ke hari ini. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Hari ini sudah 1433. Berapa tahun dah? Cuba tengok matematik sikit. 1433 tolak 676, berapa tahun? Takkan nak buka alat otak Jepun juga hak tu pun. Berapa tahun dah sudah? Hampir 1000 tahun dah Imam Nawawi. Tapi fiqh dia, kefahaman, ketajaman istinbat yang dia gunakan daripada Al-Quran dan hadis sangat jelas. Jadi kita tengok di sini, muslimin dan muslimat, Imam Nawawi ini salah seorang ulama. Allah tak ada takdirkan umurnya 45 tahun tak sempat berkahwin, sehingga seorang tokoh ulama dia tulis sebuah buku, tajuk dia Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang single, tak berkahwin, allazina asarul ilma ala zawaj, yang melebihkan ilmu daripada berkahwin. Tak sempat. Kita ini duk sibuk cari senara, tok-tok guru yang bini ramah. Orang di sana tak mencari tokoh-tokoh ulama yang tak sempat berkahwin. Ramailah dalam kitab kita ni, walaupun kecil, nama dia Ulama'ul Uzzab. Tapi janganlah tapak tak kahwin belaka, rugi pula. Dahlah tok guru, keturunannya baik, tak ada zuriat pula, rugi. Patut tok guru ni kena kahwin ramai dah. Allahu Akbar.